Biasa je. Suam. Tak dengar sangat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad 'abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi okey cantik. Okey, bismillah. Ini dagu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung pengajian tafsir kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Last hari tu saya tak mari pasal apa? Tak ingat. Tak sihat. Demam. 3 minggu lepas demam. Hari tu saya demam. Tapi demam dah habis banyak lama pun suara sengau. Ni baru hilang sengau. Lama ingat sengau. Demam 4-5 hari je. Seminggu lah. Sengau lama. Ni pun ada sikit-sikit. Macam sengau-sengau je. Cuaca kot. Cuaca tak menentu ya. Ini panas lama tak hujan lah. Last hari tu kita dah baca daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-108. Malam ini kita akan baca insya-Allah taala ayat yang ke seterusnya lah, iaitu 109. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir." Pendek je ayat ni. Surah Al-Baqarah ni ada ayat yang panjang-panjang. Ada ayat yang sederhana panjang, ada ayat yang agak pendek lah. Macam ni ayat ni, ayat yang kira pendek lah ya. 2 baris saja. Lampu apa tu? Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah." Ya, dan dirikanlah sembahyang. Ya, wa aqimu maksudnya dirikanlah. Qama yaqumu qiyam, makna berdiri. Kalau kita berdiri dia panggil qiyam. Ya. Qiyamu al-lail, qiyamul lail. Kita berdiri pada malam hari. Yang ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qiyamul lail ni bukan hanya dengan solat. Apa-apa yang kita lakukan, yang kita isi untuk beribadah kepada Allah pada malam hari, dia dinamakan qiyamul lail. Okey. Dan tidak semestinya kita ibadah seluruh malam. Nak tunggu qiyamul lail seluruh malam, tak ada orang qiyamul lail, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tak sembahyang atau buat ibadah the whole night. Ya. Nabi tidur dulu. Di pertengahan malam yang disebut sebagai nisful lail, in middle of the night, baru baginda bangun. Ya. Ataupun di satu pertika yang akhir. Jadi qiyamul lail tak merujuk kepada ibadah seluruh malam, the whole night. Ya.
Jika ada satu bahagian daripada malam itu kita beribadah kepada Allah, ia sudah disebut sebagai qiyamul lail. Ya. Sebab itu sebahagian solat tuan-tuan diamat ditekankan kita lakukan pada selepas Isyak. Antara ialah solat ba'da Isyak, sekurang-kurang 2 rakaat. Ya. Kerana apa-apa solat yang kita lakukan selepas Isyak, dia termasuk dalam qiyamul lail. Ya. Umpama yang Nabi sebut dalam hadis At-Tabrani rahimahullah, dinukilkan juga dalam banyak buku fiqh, termasuk dalam buku-buku fiqh yang klasik dan juga moden. Ya. Syekh Sabi juga masuk hadis itu dalam bukunya Fiqhus Sunnah, The Science of Sunnah. Alaikum bi qiyamil lail walau halbashatin. Ya. Hendaklah kamu qiyamul lail walaupun sekejap. Ya, ada juga orang kata qiyamul lail ni mesti separuh malam, seluruh malam. Kalau tak seluruh malam, dia tak panggil qiyamul lail. Apa pula Nabi kata qiyamul lail? Hendaklah kamu qiyamul lail walaupun sekejap. Sekejap pun qiyamul lail lah. Ya. Walau halbasyat, walaupun sekadar waktu kamu memerah susu kambing. Berapa lama memerah susu kambing? Sejam? Tak ada. Saya tak tahulah, tak pernah perah susu kambing kan. Tapi orang Arab bila sebut sekadar waktu kamu memerah susu kambing, makna it is a short of time. Dia hanya waktu yang teramat singkat. Sekejap lah. Fama ba'dal isya' fahuwa minal lail. Dan apa-apa kamu lakukan selepas daripada isya', maka ia ada daripada al-lail, daripada malam. Sebab itu selepas isya' tu dia muakkad. Kerana ia sudah termasuk di kalangan sembahyang malam. Lepas isyak je. Habis sembahyang isyak, kita sembahyang ba'diyah 2 rakaat. Ya. Sebaik-baik di rumah lah ya. Tapi di surau pun atau di masjid pun tak ada masalah. Dan sebaik-baiknya juga kita lewatkan ba'diyah isyak ni. Kerana Rasulullah SAW sebelum baginda tahajud, baginda akan solat dulu 2 rakaat secara ringkas. Sebagai fuqaha kata 2 rakaat yang ringkas itu ialah ba'diyah isyak. Ba'diyah isyak, ya. It's okay, very open. Lepas isyak tu boleh sembahyang, sebelum tidur boleh sembahyang, ya. Bangun tengah malam pun, sebelum tahajud pun boleh sembahyang, ya. Tapi ia ada sembahyang yang amat-amat ditekankan. Di samping ia termasuk dalam 12 rakaat ataupun 10 rakaat yang muakkad, yang termuat dalam hadis-hadis berkaitan dengannya. Ia juga kerana sembahyang 2 rakaat itu ada sebahagian daripada malam. Sebab tu kalau boleh jangan tinggal. Lepas isyak tak qiyamul lail pun, main 2 rakaat je. Dah masuk qiyamul lail, jadi qiyamul. Tapi tak samalah dengan orang yang bangun qiyamul lail dengan kita sekadar sembahyang 2 rakaat. Tapi sekurang-kurangnya part of qiyamul lail kita telah memperolehinya. Betul tak? Ya. Jadi kalau kita kata ataupun kita dengar orang kata qiyamul lail mesti seluruh malam, maka tidak tepat. Ya? Kalau macam tu, Nabi pun tak qiyamul lail, kerana Nabi tidak solat seluruh malam. Bahkan Nabi melarang para sahabatnya yang rajin beribadah kepada Allah di malam hari sehingga tidak tidur. Ya. Antaranya ialah Abdullah bin Amr bin Al-As. Umpama yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Yang tiap-tiap malam tak tidur, puasa tiap-tiap hari tidak berbuka. Nabi tak benar. Ya. Dan of course lah tuan-tuan, kalau kita berjaga malam walaupun untuk ibadat the whole night, esok tak kerja kau okey, ngantuk lah, kerja pun tak boleh. Nakkan kita kena kerja juga. Itu ada kepentingannya. Di samping ia bukan sunnah Rasulullah SAW untuk kita beribadah sedemikian, ia akan menjejaskan kehidupan kita yang lain-lain. Kan? Ingat hidup kita ni semayang saja, bangun tengah malam. No. Ya. Jadi ada benda yang perlu kita buat khusus untuk kita beribadah kepada Allah. Lain-lain itu kena buat juga. Esok nak kerja, cari rezeki bagi anak bini kan.
buat benda-benda yang bersifat keduniaan, tapi masih dalam konteks beribadah kepada Allah, as long as kita buat untuk kehidupan kita yang baik, ya. Jadi macam itulah, ya. 2 rakaat selepas Isyak kita jangan tinggalkan. Merujuk kepada tadi qiyam, ya. Qiyam makna berdiri. Kalau kita berdiri, kita qiyamlah. Ya. Salah satu daripada rukun sembahyang disebut sebagai al-qiyam. Rukun sembahyang ada berapa? 13. Ya. Sebagai buku kata 13. Ada yang kata 17, sama je, ya. Yang kata 13 tu dia mensekalikan antara rukun-rukun yang ada tamak-ninah dengan tamak-ninah tu sendiri. 13 lah. Kalau rukuk dan tamak-ninah, i'tidal dan tamak-ninah, sujud dan tamak-ninah, sekali kan. Jadi lebih kurang 13 rakaat lah. 13 rukun. Tapi bagi sebahagian yang mengasingkan, jadi banyaklah. Ya, rukun yang kelima contohnya, rukun yang keenam, tamak-ninah dalam rukuk. Rukun yang ketujuh, i'tidal. Rukun yang ke-8, tamak-ninah dalam i'tidal. Dan begitulah seterusnya. Jadi banyaklah bilangan tu. Jadi bilangan ni tidak ada apa-apa. As long as kontennya, isinya ada perkara yang sama, ya. Jadi salah satu daripada rukun sembahyang ialah qiyam. Kebiasaannya dalam buku-buku fiqh, para fuqaha menyusun akan rukun sembahyang itu, nombor 1 dia kata an-niyah, niat. Betul tak? Yang kedua, qiyam. Yang ketiga baru takbiratul ihram. Kebiasaannya lah. Ya. Kalau kita nak kata qiyam dulu pun okey juga. Memang kita sembahyang qiyam dulu. Ya. Kalau kita nak kata takbiratul ihram dulu, okey juga. Tak ada apa pun kan. Tapi susunan yang biasa disusun oleh para fuqaha, mereka mendahulukan an-niyah, niat. Walaupun dalam mazhab Asy-Syafi'i, kita ni niat mesti dalam keadaan takbiratul ihram dan mesti qiyam. Sepatut niat qiyam dulu lah kan. Takbiratul ihram dulu baru niat. Tapi ulama-ulama mazhab Syafi'i juga mendahulukan niat. Niat dulu nombor 1, baru mari qiyam, baru mari takbiratul ihram. Wallahu taala alam. Mungkin kerana nak meraihkan sebagian ulama yang kata niat dulu sebelum apa-apa perbuatan dalam solat, ya. Umpama yang standard di sisi Abu Hanifah, kita nak mari masjid tu niat, nak sembahyang tu niat lah tu. Mari Allahu Akbar. Dia niat dulu. Niat ni boleh orang kata, ya, sebab dia niat kan. Mari surau buat apa? Mari nak tidur. Mari surau tadi, masa mari keluar rumah tadi, buka pintu, jalan ni, mari surau ni niat untuk apa? Sembahyang sunat. Niat mari nak sembahyang lah, nak sembahyang maghrib. Niat tu nak mari sembahyang maghrib kan. Niat lah tu. Ya. Ke mari surau nak tidur. Ataupun mari nak buat apa? Tak ada, mari nak sembahyang kan. Azan maghrib, kita pun siap mari. Jadi keinginan kita, apa yang kita nak buat, niat tu. Sebab tu dia mendahulukan niat dulu. Jadi niat dia boleh berpisah daripada perbuatan solat before sembahyang, walaupun jaraknya agak lama, tapi dah kerana kita keluar rumah memang nak sembahyang lah. Ya? Kalau Al-Imam Ahmad rahimahullah, niat masa duduk jalan tu niat dah tu, tapi tak pakai lagi tu, pasal lambat lagi nak solat. Ya. Habis tu bila niat dia guna pakai, masa dekat-dekat nak sembahyang, masa masuk masjid, berdiri nak sembahyang tu tak takbir lagi, tapi nak sembahyang ni, nak sembahyang ni. Masa tu niat dia ambil kira. Masa tu perlu ada keinginan dan niat kita untuk solat. Tapi kita mazhab Syafi'i, hak jalan pun tak boleh pakai, hak masa duduk berdiri tu pun tak boleh pakai. Masa takbir tu Allahu Akbar. Ya.
Masa tu kena ada niat kita nak solat, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada syarat, aku semayang fardu maghrib, baca dengan hati pula. Tak perlu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, an-niyah al-qasdu fil qalbi. Ya. La nuzumal huruf ala al-qalbi fil qalbi wala ala lisan. Niat-niat ni ialah apa yang ada dalam hati kita. Bukan perkataan yang disusun, tidak pada hati dan tidak pada lidah. Kita bila semayang Allah, hati kita baca, aku semayang fardu zuhur, hati tu baca itu kan. Pasal kita ingat itulah niat. Sebenarnya tidak. Niat ni bila kita kata memanglah mazhab Syafi'i ini niat dalam takbiratul ihram, tapi bukan untuk kita baca dengan hati. Ni awak kita baca aku semayang fardu isyak, tak sah. Kita niat nak maghrib, tapi di hati kita baca isyak, tak sah. Bacaan hati bukan niat. Hati boleh bercakap all the time. Apa yang terkandung dalam hati kita, apa yang kita nak buat, itulah niat. Tu yang tak dapat-dapat tu, Allah tak nak baca aku semayang, tak dapat habis sudah hati dia tu kan. Mungkin bagi setengah orang dia tidak ada apa-apa masalah, tapi bagi setengah yang lain. Kita dalam semayang tuan-tuan yang standard mazhab Syafi'i, takbiratul ihram semua dilanjutkan, dipanjangkan untuk nak mengisi pergerakan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Daripada qiyam nak turun rakaat, Allahu akbar. Rakaat nak naik i'tidal, Allahu akbar. Macam tu lah ya. Dipanggil takbir mesti mamdud. Mesti tamtid, mana mesti panjang. Satu tempat je kena pendek. Bila? Masa takbir tu. Allahu akbar. Itu yang paling standard dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tapi jarang buat macam tu. Lebih 2 rakaat belakang. Allahu akbar. Tak standard dah. Tak muktamad dah. Ya. Orang takbir macam tu pun tak boleh mengaku mazhab Syafi'i itu sebenarnya. Mazhab Syafi'i, Allahu akbar. Itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Hak lain panjang belakang. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Lebih daripada 2 rakaat kerana nak mengisi pergerakan yang ada. Tapi takbiratul ihram dia tidak ada pergerakan. Dia sekadar bertakbir, boleh angkat tangan apa yang tidak wajib. Tapi that's it. Tak percaya rujuk kita Imam Nawawi. Paling senang dalam Al-Azkar lah. Beliau menyebutkan bahawa takbiratul ihram yang paling muktamad dan standard dalam mazhab Syafi'i ialah memendekkan. Allahu akbar berbeza dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Ya. Kita panjang belakang takbir kan. Sekarang takbir pendek belakang. Allahu akbar. Kalau dapat tu kira mazhab Syafi'i, boleh mengaku saya mazhab Syafi'i. Ya. Semua orang kata dia mazhab Syafi'i. Tapi first solat bukan Syafi'i dah. Memanjangkan takbir. Untuk apa? Untuk tuan-tuan baca usolli itulah. Aku semayang fardu maghrib. Itu tuan-tuan panjang. Kalau tuan-tuan tak baca gitu, dia tak panjang. Ya. Angkat takbir, tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan buat. Itulah niat. Ya. Baik. Mana tadi? Balik pada yang tadi, qiyam kan? Jadi qiyam adalah rukun dalam solat. Apa makna qiyam berdiri? Tadi qiyamul lail, berdiri pada waktu malam. Dalam bracket untuk beribadah kepada Allah. Tak semestinya the whole night dan tak semestinya solat baru nak panggil qiyamul lail. Apa-apa yang kita lakukan pada malam hari beribadah kepada Allah. Boleh jadi semayang, boleh jadi baca Quran, boleh jadi zikrullah, boleh jadi tafakkur. Duduk diam-diam je, istighfarlah hati ke. Banyak rasa aku. Gitu je. Qiyamul lail. Ya. Ataupun belajar. Belajar. Ya. Qiyamul lail. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seumpama yang disebut oleh sebagian ulama, antaranya Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Ibnu Jauzi ni kira ulama tahu lah tuan. Seorang ahli ilmu yang amat terkemuka pada zamannya. Lebih sedikit ataupun lepas sedikit daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya.
Imam Ghazali karang Ihya Ulumuddin. Dia karang Minhajul Qasidin. Ya. Dia saring balik Ihya Ulumuddin dalam buku yang lain. Nama dia Minhajul Qasidin. Ya. Dia kata inna fil ihya afatun la ya'lamuha illal ulama. Sebenarnya pada Ihya Ulumuddin itu ada penyakit yang tidak diketahui melainkan hanya ulama. Jadi dia ulama lah kan. Dia saring, dia tapis hadis-hadis yang ada, pendapat-pendapat dan idea-idea yang ada ya. Hak bagus okeylah, tapi dia tak berapa nak tepat tu dia saring. Itu memang kerja ulama. Dia menyaring buku-buku dia menyaring buku-buku ulama yang lain. Itu normal. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia karang buku apa nama buku dia tu ya? Saya tak ingat nama dia, tapi kita panggil Syarah Al-Wasit. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah karang Al-Wasit. Imam Nawawi syarah Al-Wasit berkenaan. Apa tujuan dia syarah? Untuk aku menerangkan akan ahkamun ghalatun fiha minal ahkam, kesalahan-kesalahan hukum yang ada. Wa huwa kasir, dan dia banyak. Ya. Imam Ghazali karang Al-Wasit. Imam Nawawi mari syarah memperbetulkan balik buku berkenaan. Dan dia kata sebab aku syarah buku ni sebab aku nak perbetulkan kesilapan-kesilapan yang ada, dan dia adalah banyak. Jadi aku nak perbetulkan balik. Normal lah. Di samping dia ada buku dia sendiri, ada sebahagian dia mengarang buku untuk nak memperjelaskan buku ulama yang lain. Dan tak dinafikan ada juga yang mengarang dia nak nak balas balik ataupun nak lawan balik sebahagian ulama yang lain ya. Takak dia orang kata apa, memperbetulkan apa yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Okey je kan, Imam Ghazali ulama yang lewat. Buku Imam Syafi'i pun orang kritik lagi. Al-Imam siapa nama dia saya tak ingat dah. Dia karang satu buku khas. Dia mengkritik pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang tidak selari dengan ulama-ulama pada zamannya. Ya. Jadi baguslah ada kritikan, jadi ilmu berkembang. Dan ada kebaikan yang baik di sebalik hal berkenaan. Baik, balik pada tadi ya. Jadi saya kata tadi Imam Syafi'i kan, kata Al-Imam Ibnu Jauzi, jazza'a Al-Imam Syafi'i rahimahullah lailatahu salasata ajza. Al-Imam Syafi'i rahimahullah membahagikan malamnya kepada 3 bahagi. Juz'un lin-naum, satu bahagian untuk tidur. Tidur Imam Syafi'i ni. Ya. Pasal tidur ni sifat manusia kan. Biasa kalau orang tu tak tidur, dia bukan manusia. Ataupun dia manusia, dia manusia tidak normal. Orang normal dia mesti tidur. Tapi kita kadang-kadang baca buku-buku misteri-misteri tu kan, Mastika, ataupun buku apa lagi banyak dalam market ni. Kan? Ada orang tu tak tidur 20 tahun. Kita pun tak boleh imagine. Kadang-kadang takut tak betul. Tapi bukan orang Malaysia lah, orang negara tak mana-mana kan, dia tak gambar tajuk dia orang ni tak tidur 20 tahun. Mungkin ada lah, tapi itu tidak normal. Pasal manusia perlu kepada tidur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, وَالنَّوْمُ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allah Ta'ala kata malam ni untuk tidur dan rehat, siang untuk mencari kehidupan. Betul tak? Tidur ni sifat manusia lah. Kalau tak tidur tu mungkin tak normal lah. Mungkin ada lah setengah-setengah orang, jarang sekali ya. 1/3 tidur. Ni Imam Syafi'i. Sebenarnya bukan Ibnu Jauzi saja.
ada lagi ulama lain yang cerita benda ni. Allah Ta'ala alam, mungkin daripada anak murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Cerita begitu lalu dinukilkan antara seorang kepada seorang yang masuk dalam buku dia kan. Wa juz'un lis-salah. Satu bahagian lagi untuk sembahyang. Ya. Boleh jadi dia juga baca Quran, boleh jadi Allah Ta'ala alam. Bila sebut sembahyang ni mana boleh jadi ibadah-ibadah lain dia buat. Wa juz'un lil ilmi, satu bahagian lagi untuk ilmu. Ya. Ada kalanya Imam Syafi'i baca buku, ada kalanya dia menulis buku, ada kalanya dia mentalaah, macam-macam lah kan. Satu bahagi untuk ilmu. Ya. Dan ketiga-tiga ini dalam konteks kebaikan manusia, dan of course lah yang dia semayang, yang dia dia baca buku tu ataupun dia study tu, okay, boleh lah. Qiyam, kalau kita berdiri dia panggil qiyam. Qiyamul lail, qiyam Ramadan, qiyam solat. Qiyam Ramadan sama juga, kan? Merujuk pada qiyam pada bulan Ramadan, malam lah, kan? Kita sembahyang tarawih, sebenarnya dia termasuk dalam qiyamul lail. Cuma qiyamul lail pada bulan puasa disebut sebagai qiyam Ramadan. Kalau kata nak qiyamul lail mesti tidur dulu, tak semestinya. Kita sembahyang tarawih tu, itu qiyamul lail. Tak tidur pun. Dia telah dipanggil oleh Rasulullah SAW sebagai qiyam Ramadan. Ya. Qiyam Ramadan, qiyamul lail lah. Ya. Jadi tak disyarat. Walau bagaimanapun digalakkan kita tidur dahulu untuk memberi kekuatan. Ya. Sebab itu tarawih ni boleh juga dilakukan pada tengah malam. Ya. Di Perlis tuan-tuan, di Masjid Alwi, saya tak tahulah, tapi jemaah situlah bagi tahu, ya. Ada seorang di Subang. Lepas isyak semayang lah tarawih macam biasa. Tengah malam sekarang ada lagi grup yang buat semayang tarawih untuk qiyamul lail. Boleh je. Pasal semayang qiyamul lail ni dia ada semayang yang very open. Tidak ditentukan bilangan rakaatnya. Tadi dia dah semayang dah 20. Habis tu kalau malam dia semayang lagi, jadi lebih 20. Tarawih kan 20. Tak, tarawih ni sebenarnya dia tidak ada bilangan rakaat sebab dia qiyamul lail. Nak semayang 2 pun boleh. Malas lah, semayang 2 je lah. Dapatlah pahala, tapi tak perfect lah. Kerana sekurang-kurang tarawih dia mesti 8. Ataupun di sisi majoriti dia mesti 20. Tapi nak semayang lebih okey je. Solatul lail masna. Semayang malam ni 2 rakaat. Tidak ada bilangan tertentu. Sebab dia semayang yang very open. Dia tak sama dengan semayang yang lain. Macam Ba'diyah Qabliyah kan, dia ada 2 rakaat, 4 rakaat, tak boleh lebih. Qabliyah Zuhur minimal 2, maksimum 4. Ya. Tak cukup 4. Saya nak semayang 8 lah. Tak sah dan haram. Kerana kita menambah solat yang sudah ditentukan bilangan rakaat. Ya. Dan begitulah pada jenis-jenis semayang yang lain. Main raya kan 2 je. Tak cukup 2 4 lah. Tak boleh. Ya. Tapi kalau semayang very open, macam semayang semayang raya, semayang malam, okey. Saya tidak ada ketentuan rakaat. Ada sebagian ulama kata ada rakaatnya, itu tak boleh lebih 13. Seumpama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adalah segelintir yang berpendapat sebegitu, tapi saya kira majoriti berpendapat sebaliknya. Boleh lah, banyak pun, asal rajin. Duha umpamanya, sekurang-kurang duha 2. Paling banyak duha 12 ataupun 8. Ya. Ada ulama kata 8, ada ulama kata 12. Pasal kedua-duanya ada hadis, ya. Ada ulama kata yang paling bagus 8. Paling banyak 12. Maknanya sekurang-kurang duha kita buat 2, tapi yang paling baik ialah 8. Tapi kalau kita boleh buat 12 pun okey.
Sebab hadis 8 tu dia strong. Dia adalah Sahih Bukhari daripada isteri Nabi nama Ummu Hani. Hak 12 tu ada pertikaian sahih lah, dhaif lah ya. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i bahkan saya lihat yang standard ada 2. Ada ulama kata 8, ada ulama kata 12. Tapi segelintir yang lain kata Tuhan ni very open. Kita boleh sembahyang sebanyak mana rakaat as long as tidak masuk waktu zawal. Itulah sebelum daripada waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur, dekat-dekat nak masuk zuhur tu, waktu yang diharamkan solat, tak boleh sembahyang. Adapun sebelum itu boleh sembahyang sebanyak mana kita nak sembahyang Tuhan. Kita ada maksimum. Tapi dia khilaf lah ya. Kerana ada juga hadis tu dalam Sahih Muslim, Aisyah katakan Nabi sallallahu duha arba'an wa yazidu masya-Allah. Nabi SAW sembahyang duha 4 rakaat. Kemudian dia sembahyang. Masya-Allah. Masya-Allah ni satu kalimah ta'ajub yang menunjukkan bahawa banyaknya solat Rasulullah SAW. Maybe more than 12. Boleh jadi lebih daripada 12. Tapi kita jaranglah sembahyang 12. Kalau dapat konsisten di sembahyang duha 12 ni, okey lah ya. Kita dapat sembahyang 4 rakaat pun rasa macam banyak dah aku sembahyang ni. Ya tak? Tapi saya personally tuan-tuan, saya akan sembahyang 4 rakaat sekurang-kurangnya pada waktu pagi. Ya. Kalau tak sembahyang rasa tak sedap. Rasa macam tak settle. Tapi bila sembahyang kan, rasa hari tu lancar je semua urusan saya. Saya lah rasa macam tu ya. Dan bila kita lihat dalam sembahyang fadilat sembahyang duha pun, memang Nabi kata dalam hadis kursi Allah Taala kata ya ibnu Adam irka'li arba'an. Allah Taala kata irka'li arba'a rakaat fi awwalin nahar akfika akhirahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah daripada Nawas bin Sum'an. Nabi kata, Allah Taala kata, wahai anak Adam, rokoklah untukku 4 rakaat pada awal hari, yakni waktu pagi lah, waktu duha ke atas kan. Aku akan mencukupkan urusanmu pada hari itu. Jadi kalau dapat sembahyang 4 rakaat duha kan rasa hari tu lancar je sampai malam. Lancar je. Allah Ta'ala lah, saya dah rasa macam tu ya. Lepas tu saya sebaik mungkin saya akan sembahyang 4 rakaat lah. Tak kisahlah duha ke, kadang-kadang kita ambil wuduk sembahyang sunat wuduk dulu 2 rakaat. Lepas tu sembahyang duha lagi 2 sekurang-kurang. Sebab Nabi tak sebut duha, Nabi sebut 4 rakaat saja. Boleh jadi apa-apa solat. Pagi tu ada hajat kan, ambil wuduk sembahyang hajat 4 rakaat, termasuk. Asalkan kita sembahyang 4 rakaat pada waktu pagi ya. Macam kita nak musafir lah kan. Digalakkan kita sembahyang 2 rakaat sebelum kita keluar rumah. Itu saya memang kalau musafir memang saya. Sebenarnya bukan hadis tu dia bukan musafir saja. Asalkan keluar rumah digalakkan kita sembahyang 2 rakaat. Allah Taala akan pelihara kita daripada keburukan di luar. Hadis Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah. Sebab tu dalam sunat-sunat keluar rumah ni dia ada sembahyang 2 rakaat. Ketika keluar sembahyang 2 rakaat ketika balik. Ya. Dan of course lah kita nak bermusafir, kita orang kata selamat daripada benda-benda tak baik di luar, kesusahan, kemalangan dan seumpamanya. Jadi kita sembahyang. Saya kalau nak keluar lah terutama bila nak musafir memang sembahyang 2 rakaat. Rasa lancar aja, pergi dan balik. Tak tahulah saya lah rasa macam tu. Allah Ta'ala tahu. Qiyam makna berdiri, aqimu makna mendirikan. Ya. Dan uniknya tuan-tuan, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Ada 5 kali Allah Ta'ala suruh sembahyang. Dan partner dengan zakat. Salah satu ialah ayat ni 110 daripada surah Al-Baqarah. Sebenarnya ada lagi 4 kali dalam ayat dan surah yang lain. Dan surah Al-Baqarah ada 2 kali lagi. Iaitulah ayat 43 dan 83. Dah lepas kita dah baca sebelum. Ya. Ini yang ketiga ni dan terakhir dalam surah Al-Baqarah. Itulah ayat ke-110. Sebenarnya sebelum ni dah ada dah ayat yang ke-43 dan 83. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 110.
Allah Ta'ala kata aqimus solah wa atuz zakah, dan Allah Ta'ala repeat perkataan yang sama. 2 kali lagi dalam surah An-Nisa ayat 77 dan surah An-Nur ayat 56. Ya. 5 kali Allah Ta'ala sebut. Jadi ngam-ngam kan? Semayang fardu 5 waktu. Perintah pun 5 kali dalam Quran. Salah satunya ayat ini. 2 lagi di belakang, 2 lagi di hadapan. Ha? Di mana kata Allah aqimus solah. Dan kesemua perintah ini Allah Ta'ala tak kata buat semayang. Orang Arab bila nak suruh buat sesuatu, dia boleh kata macam-macam. Dia boleh kata i'malu as-solah, kamu amalkan solat, boleh. Dia boleh kata if'alu as-solah, kamu buat solat, boleh juga. Makna sama je. I'malu, buat juga. If'alu, buat juga. Kan? Macam ayat Allah Ta'ala kata waf'alul khaira la'allakum tuflihun, buatlah benda baik, mudah-mudahan kamu berjaya. Allah Ta'ala juga boleh kata Isna'u, buatlah. Isna'u solah, buat solat, boleh juga. Boleh je. Ya. Tapi Allah Ta'ala dalam kelima-lima perintah ini, Allah Ta'ala konsisten berfirman wa aqimus solah, dan dirikan solat. Ya. Dan begitu juga ada sebahagian besar daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kerana solat mesti didirikan. Bukan sekadar dilakukan, bukan sekadar dibuat, ya, tapi mesti didirikan. Ya. Semayang ada syarat sahnya, mesti dipenuhi kesemuanya. Kan? Tak ada satu tak sah semayang kita. Tak kira kita siapa, kan? Tak kira di mana kita lakukannya. Semayang depan Kaabah, kan? Tak ambil wudu, tak sah juga. Ya? Sama je. Ya. Semayang ada arkanus solah, rukun-rukun semayang mesti dipenuhi. Tak? Tapi kena belajarlah. Ada orang tu dia nak pergi semayang, dia terbijak tak cicak, kotor balik dia. Memang ramai orang cakap kalau bijak tak cicak kena kotor kan, pasal tu najis. Tak cicak dimaafkan, tak ada kotor balik ya. Kena belajarlah. Kerana dia syarat. Tapi kalau banyak tak boleh lah. Nabi SAW seumpama yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Abu Sa'id, bila kita belajar tentang kenajisan, semayang ni dia mesti bebas daripada 2 perkara antaranya. Ada lagi lah benda lain kan, tapi 2 benda ni mesti. Pertama hadas, kedua najis. Syarat sah semayang ni banyak kan. Salah satu ialah kita bebas daripada hadas dan najis. Hadas tu lah wudu kan, mandi wajib. Najis tak boleh. Tapi kalau najis yang kecil-kecil, yang sedikit-sedikit, dia dimaafkan. Ya, kita mari nak semayang, tak tahu bila masa burung berak atas bahu kita. Dah balik baru perasan kat baju ada. Tak pernah. Ada cek sikit je. Burung sambil terbang sambil berak kot. Ataupun yang obvious ialah tak cicak lah. Pasal cicak ni tuan dia suka duduk dalam rumah. Bunuh cicak nampak pahala ya. Nabi kata dalam Sahih Bukhari, sekali bunuh cicak dapat 40 pahala. Kalau sekali mati lah. Kalau sekali pukul lah, pukul sekali mati tu cicak tu, dapat 40 pahala, arba'una hasanah. Antara haiwan yang bila kita bunuh dapat pahala direct, Nabi sebut cicak. Hak lain ada juga Nabi suruh bunuh tu, tapi tak ada sebut pahala macam tu. Tapi cicak dia very special. Nabi sebut dapat 40 pahala. Kalau bunuh dengan 2 kali pukulan, 30 pahala. 3 kali pukulan, 20 pahala. Kau kurang pahala. Kenapa? Walaupun kita disuruh bunuh cicak, tapi janganlah zalim ke dia. Bagi bunuh sekali mati tu pun. Kan? Jangan ketuk sampai tak mati kawan. InsyaAllah. Cicak bunuh tuan-tuan. Balik dia bagi, bunuh cicak ada dalam rumah. Saya semalam, nanti saya dah bangun 2 hari dah, ada bau busuk benda dalam rumah aku. Masuk rumah je bau, tapi dah masuk tak bau dah. Mula-mula masuk tu bau. Tadi bila saya balik kuliah, intai hidup kat lampu handphone dengan intai tak jumpa sampai ke sudah. Ingat ada buah almari kasut rumah saya kat sebelah pintu.
Habis dengan kasut-kasut dikeluarkan daripada almari tu. Tak jumpa sampai sudah. Fed up saya. Rupanya tahu kat mana? Celah pintu tu dia terkepit. Kasut dah sepah dah. Dengan almari dah agak dah. Almari kecil kan, almari kasut tinggi ni kan, yang plastik tu. Kan? Tak tahu dapat pahala kot pasal terbunuh kan. Bukan kita bunuh. Kalau bunuh dapat pahala tu. Cicak. Mana tadi? Nabi SAW dia semayang. Tak cicak tadi ya. Tak cicak dimaafkan. Seketul, 2 ketul, 3 ketul insya-Allah. Tapi kalau berketul-ketul, mayang balik lah. Pasal banyak kan. Tapi kalau sikit dimaafkan ya. Nabi semayang, tengah-tengah semayang dia buka kasut. Kata Abu Sa'id, Salat bina Rasulullah summa khala'ana alaih, ataupun fakhala'ana alaih falamma ra'al qaum alqawni alahum. Abu Sa'id kata kami semayang dengan Nabi. Dah ada Abi Daud. Tiba-tiba Nabi buka kasut. Nabi tak sebelah kiri. Sahabat-sahabat yang nampak Nabi buat begitu, sahabat pun lempar kasut mereka. Buka jugalah. Dalam hadis itu kata lempar, dia membalingkan kasut mereka. Mana dia berlepas diri daripada kaki kasut yang ada pada kaki-kaki mereka. Bila dah habis semayang, Nabi tanya, "Ma hamalakum ala iqalikum ni'alikum?" Pasal apa kamu tengah semayang tadi kamu campak kasut kamu? Bukan lempar, campaklah, campak. Bahasa okey sikit kan. Ilqaq ni maknanya campak. Kenapa kamu campak kasut kamu? Kami tengok kamu buat ra'ainaka khalaqta'na alaih fa khalaqna ni alana. Kami tengok kamu buang capal kamu wahai Rasulullah. Kasut kamu, kasut tu capal lah. Capal dia, kasut dia, sandal dia sama lah tu. Jadi kami pun buang lah. Mana tahu kokok tengah semayang tadi Jibril datang bagi tahu suruh buka kasut, ataupun wahyu turun tak boleh semayang dalam kasut. Kerana Nabi semayang sentiasa dalam atau dengan kasut. Dalam masjid, luar masjid. Orang kata Nabi semayang kasut dalam masjid tu sebab masjid tu pasir, bukan kapet. Kat luar pun Nabi semayang pakai kasut juga. Sebab tu semayang dengan memakai kasut adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi esok semua mau masuk semua kasut langsung suruh. Tak masuk bila kita pergi camping, tengok tempat lah. Ya. Semayang pakai kasut. Imam Syaukani rahimahullah dalam Nailul Awtar, dia kata antara sunnah yang telah ditinggalkan ialah solat dengan kasut. Kita semua dah solat tanpa kasut. Oh macam ni, saya nak standby satu kasut untuk saya solat dalam rumah dengan kasut. Tidak haram, tapi di situ ada takalluf. Ya, Nabi bukan macam tu. Nabi bukan standby kasut untuk solat, tapi Nabi sentiasa solat dengan kasutnya ke mana dia pergi. Faham tak? Kena faham tu. Jangan bila kita kata semayang dengan kasut ni sunnah, jadi dia standby kasut lah untuk solat. Nabi semayang bukan kerana kasut tu. Nabi semayang dengan kasut kerana Nabi sentiasa memakai kasut. Dan Nabi tak pecat ketika Nabi solat dengan. Itulah maksud dia. Faham tak? Jangan salah faham pula. Kan? Pergi ke mana-mana, asas semayang je, semayang kasut. Dan Nabi berwuduk pun Nabi tak buka kakinya. Nabi hanya menyapu di atas kasut. Apa maksudnya? Betapa mudahnya ataupun kehidupan Nabi macam tu. Nabi tidak menyusah-nyusah. Sampai kasut yang ada di kaki pun Nabi tak buka untuk solat. Sebab tu dalam fiqh dia ada al-mashu 'alal khuffain. Bila kita wuduk, kita boleh hanya sapu di atas kasut yang kita pakai. Ya tu. Dan tu kata ulama kita, kalau kita pakai kasut, boleh solat dengan kasut, solatlah. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak berkasut, maka solatlah tanpa kasut. Mana dalam keadaan macam tu. Jangan kita menyusah-susahkan diri. Jangan pergi cari kasut pula. Salah faham tu. Ya. Jadi Nabi buka kasutnya. Dan begitulah yang lain. Hak mana kita disuruh supaya beribadah kepada Allah, solat ni sesempurna mungkin. Maka berlakulah aqimus solat. Kan?
Syarat sah kita jaga, rukun kita jaga, ya. Khusyuk pula tu, maka insya-Allah aqimus solah terhasil. Walaupun kita tak dapat 100%. Dan Nabi sendiri menyebut umpama dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Ammar bin Yasir, innar rajul la yusalli la yuqta' min salatihi illa tusu'aha sumunuha subu'aha sudusuha khumusuha sulusuha nisfuha. Nabi kata ada orang semayang, dia pahala tidak sama. Ada orang hanya dapat pahala 1/9 sahaja. Ya, dia semayang, dia hanya dapat pahala 1/9 saja. Makna sedikitlah daripada semayang kita tu bagi 9, kita dapat 1 pahala saja. Tak tahulah bagi macam mana. Bagilah sendiri kan. Mana dapatlah pahala tetapi sikit. Ada orang dapat 1/8, banyak sikit. Ada orang dapat 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Nabi kata ada orang dapat hanya separuh daripada solat. Makna kita nak perfect agak sukar. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita solat sebaik mungkin. Untuk kita, dengan cara kita kena mendirikan solat lah, ya. Dan tak boleh orang kata apa, mengambil ringan. Tapi kita kira ni okey lagi kan tuan-tuan. Ada orang dia memang mayang tak mau langsung. Mayang ni kulit je dia kata. Ada lagi teruk yang depa share baru-baru ni. Kita semayang ni semua batu je. Macam duk menghadap Kaabah tu. Itu kufur cakap memang. Ya. Allah Ta'ala alam. Jadi itu semua orang kata apa, orang yang tidak ada ilmu, of course lah dia tidak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca Quran pun terjemah je. Ya. Hadis Nabi memang depa sebagai besar depa tolak. Mana mungkin kata-kata Nabi boleh ditulis setelah berpuluh tahun baginda wafat. Dia tak belajar kan, dia tak tahulah. Jadi kita boleh question dia lah macam mana dia sembahyang. Boleh jadi dia tidak solat. Allah Ta'ala alam. Habis tu esok kalau dia mati, kita macam mana kita nak uruskan dia, ya? Dia tak percaya ke hadis. Macam mana kita nak uruskan dia? Menguruskan orang mati tak dalam Quran. Jadi tak payah urus. Pelik ke, ya? Tak apalah, insya-Allah Ta'ala. The next nanti kita sambung lah, ya. Jadi Allah Ta'ala dah sebut 2 kali dirikan solat. Ayat ni Allah Ta'ala ulang lagi sekali kepada kita, mudah-mudahan. Dan solat ni semua tuan-tuan tahu kan, ibadah terpenting yang mesti kita jaga sampai bila-bila, ya. Dan Nabi SAW ketika hujung usianya, dekat nak mati ni, sakit nak mati tu, 4-5 hari nak mati, last, ya. Apa Nabi besar? Nombor 1 Nabi besar, umpama yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Jabir, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsinu dhanna billah. Baik sangka pada Allah. Ini yang kita kurang ada ni. Dan jarang dibincangkan dalam ilmu-ilmu tasawuf. Banyak ilmu tasawuf bincang pasal taubat, pasal ikhlas, pasal baik sangka pada Allah ada, tapi tidak diberi penekanan. Itulah perkara yang paling penting sekali. Ya, baik sangka pada Allah. Kita jangan ada perasaan Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta. Kita jangan ada sangka Allah Ta'ala tak jaga kita, kau tak bagi rezeki pada kita, kau macam tu. Jangan ada sekaan-sekaan buruk kepada Allah. Nabi kata jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu baik sangka pada Allah. Ya. Satu. Yang kedua Nabi pesan, jangan jadikan kubur aku sebagai sembahan. Ya. 2. La taj'alu qabri aidah. Lepas tu sampai hari ni kubur Nabi tidak dipuja dan diagung-agungkan pasal ada penjaga sampai hari ni, orang jaga kan. Ahlul bait di situ jaga. Ya, kalau tidak tak berbunga lah apalah kan. Dan yang ketiga, as-salah wa ma malakat aymanukum. Sembahyang orang-orang yang berada di bawah jagaan. Ya. Umpama diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib dan Sunan Abi Daud. 3 ni antara kalam Nabi yang paling akhir yang direkodkan oleh para sahabat-sahabat. Jadi sembahyanglah, ya.
Kita pun sama, anak-anak kita tuan, kita wasiat benda lain mungkin tidaklah, tapi semayang wasiat pada dia. Ya. Abang kalau ayah tak ada, jaga semayang, that's it. Ya. Sentiasa cakap pada dia, hak besar ke, hak kecil ke. Itu wasiat, bukan hanya wasiat Rasulullah SAW, dia adalah wasiat para anbiya yang terdahulu. Benda lain tak payah wasiat. Semayang wasiat, ya. Harta tu adalah bab-bab kita kena wasiat, tapi bab agama ni wasiat semayang cukup. Kalau boleh tambah yang lain okey, tapi kalau kita dah nazak kan, antara benda yang kita digalakkan untuk kita pesan kepada anak-anak kita ialah bila ayah dah tak ada, jangan tinggal solat. Ya. Itu penting sekali. InsyaAllah ta'ala aku lakukan azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya? Tak ada ya? Kita semayanglah. Mudah-mudahan tutup majlis atas berkat para dan surah Al-Asr. Alhamdulillah. Bismillah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu